Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, untuk maths tingkatan 4, kita akan tengok bab 8 hari ni, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, dalam bab ni kita akan belajar serakan, lepas tu sukatan serakan. Okey, untuk hari ni kita tengok dulu apa itu serakan, okey. Jadi lepas belajar ni awak boleh menerangkan maksud serakan. Okey, apakah maksud serakan? Okey, sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Okey, sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Okey, serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Serakan besar kalau ada julat yang besar. Okey, sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai. Okey. Okey, kita tengok yang warna hijau tu ya. Taburan data adalah berbeza. Okey, bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Okey, kita tolaklah nilai cerapan terbesar, tolak nilai cerapan terkecil. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas. Begitu jugalah keadaan sebaliknya. Kalau nilai yang kita tolak tu dapat besar, okey, data diserak lebih luas. Kalau nilai lebih kecil, data diserak lebih kecil. Okey, jom kita tengok contoh satu. Okay, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Okey, yang ni kita tengok jisim yang paling besar. Okey, yang paling besar 79. Yang paling kecil 47. Okey, jadi kita nak cari beza jisim, tolaklah 79 tolak 47, kita akan dapat 32 kilogram. Okey, B. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm, sampel beberapa jenis serangga. Okey, nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Okey, yang terpanjang, tengok yang ni lah terpanjang. Okey, belum lagi sampai 7, jadi dalam 6.8. Okey, yang terpendek ialah 3.1. Jadi tolak je lah, dapatlah 3.7. Okey. Praktiskan diri 8.1 A. Okey, buatlah soalan nombor 1 dan nombor 3. Okey, nanti buat soalan nombor 1, soalan nombor 3. Okey, sekarang kita nak tengok membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey, plot batang dan daun, plot titik ni kita dah belajar dah masa tingkatan 1. Okey, jadi plot batang dan daun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Okey, melalui plot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah paling kerap muncul atau data manakah paling kurang muncul. Okey, jadi kita tengok dulu langkah-langkah untuk memplot batang dan daun. Okey, rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Okey, jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Kita tetapkan nilai puluh sebagai batang dan nilai sar sebagai daun untuk memplot batang dan daun bagi data yang diberikan. Okey, yang ni puluh, yang ni sar. Okey, jadi tengoklah yang paling kecil dulu, 20. Okey, lepas tu 20 ada 27. Jadi 2 tulis kat sini, 7 kat sini. Lagi ada 29. Okey, 2 dah ada kat situ. Yang belakang ni sambung je 9. Cari ada lagi tak?
Tak ada. Habis dah lah 29. Tengok 3 pula. 3, 30 tak ada. Jadi ada 31. 3 dah ada, tulislah 1. Lepas tu cari 32 ada tak? Okey, 32. Lepas tu mana 32 tadi? 32. 31. Ada lagi 32. Tak ada. Okey, 33 tak ada. 34. Okey, 34. 3 dah ada, tulis 4 je lah. Kemudian ada 35. 1, 2. Ada 2. Jadi kena tulislah 35, 35. 2 kali. Macam tu lah kita buat plot batang dan daun. Kemudian kena tulis kekunci kat bawah ni. Kekunci 2 strok 7 ni bermaksud 27. Yang ni lah yang maksud strok tu. Bermaksud 27. Okey, daripada jadual batang dan daun ini kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49. Dalam julat ni lah. Okey, 40 hingga 49. Okey, apakah yang anda faham tentang plot titik? Okey, sekarang kita tengok plot titik. Okey, plot titik ialah cara statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan. Data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey, rajah di bawah menunjukkan plot titik untuk data di atas. Setiap titik mewakili satu cerapan. Dalam plot titik di atas, cerapan paling tinggi ialah 8. Okey, cerapan paling tinggi 8, cerapan paling rendah 0. Okey. Lepas tu kita tengok murid skor 7 paling banyak. Paling banyak murid memperoleh skor 7. Okey, bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir serakan dua set data berdasarkan plot batang dan daun? Okey, kita tengok macam mana nak tafsir. Okey, plot batang dan daun. Nampak tak? Okey. Okey, melalui plot titik kita boleh membandingkan dan mentafsir bentuk, serakan titik, serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu di kiri atau kanan bagi set data. Okey, contoh 2. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Okey. Sekarang kita tengok skor dalam kuis matematik, kuis sains, kemudian kuis matematik. Soalan A, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, yang mana yang menunjukkan serakan lebih besar? Sains ataupun matematik? Ya, mestilah sains. Okey, yang ni bermula daripada 8 hingga 15. Yang ni 9 hingga 15. Okey, serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okey, B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan lebih tinggi? Beza cerapan lebih tinggi. Nak cari beza cerapan, tolaklah 15 tolak dengan 8. Yang ni 15 tolak dengan 9. Jadi yang lebih besar tu adalah nilai cerapan beza cerapan yang lebih tinggi. Mestilah yang ni kan 15 tolak 8, 7. Okey, kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Kemudian C, antara skor kuis matematik dan skor kuis sains, pencapaian manakah lebih baik? Okey, kalau kita tengok kuis sains dan kuis matematik, okey, skor dalam kuis matematik ni tertumpu ke arah bahagian kanan. Bermaksud lebih baiklah. Okey, jadi skor kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Kanan ni mempunyai markah yang lebih tinggi. Okey, jadi awak buat praktiskan diri 8.1B. Okey, cikgu nak awak buat soalan nombor 2. Okey, nanti next class kita akan masuk 8.2 sukatan serakan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa buat latihan. Kemudian,
isi kehadiran. Okey, bye-bye. Semoga jumpa lagi.